Orang cerdik, orang kira-kiranya tempat tumpuan orang, harapan orang untuk mendapat kebaikan yang meluas. Kalau seorang anak daripada ayah, untuk dalam satu keluarga saja, Tok Hulu dalam satu kampung saja, pemerintah agung semua mengharapkan dia. Tiba-tiba kalau tak kena, lagu itulah. Satu ketika orang boleh junjung, satu ketika orang boleh rembah. Bukan setakat rembah saja, yang bedil kat orang, yang gantung kat orang. Kita tengok pemimpin mana-mana. Kecuali kalau di negeri yang aman. Kadang-kadang aman pun tak kena gaya tu, dia jadi kocak. Dia jadi lagu tu juga. Gitu. Kadang-kadang molek dah. Sebab saya nak Umar tu molek. Ada pula atas senati orang kafir pula. Ia bunuh dia. Sayyidina Uthman pun lagu tu juga molek dah. Orang buat fitnah macam-macam. Ini sebab apa? Sebab ni'mal murdi'ah, Nabi kata. Penyusu yang paling baik adalah jawatan pemerintahan ni. Orang suruh sedap belaka. Memang nak berbuat tu lah, nak suruh jatuh, boleh-boleh naik orang dia ataupun naik dia. Memang lagu tu fitnah. Inilah punca fitnah. Sebab itu Imam Bukhari buat selepas kitabul fitnah ni. Tak sewi timbul fitnah ataupun nak mematikan, menghapuskan fitnah itu dengan pemerintahan juga. Sering berlaku fitnah ni kerana pemerintahan. Ubat dia pun duduk pada pemerintahan juga. Kalau merintah dengan cara betul, boleh selesai juga masalah. Begitu juga dosanya besar, berat ni. Merintah ni kalau tidak merintah dengan betul, akan datang, kita akan jumpa dalam Bukhari ni, tak bau syurga. Nabi SAW kata, kalau tak jaga molek rakyat ni, tak bau syurga. Ni dalam Bukhari kita akan jumpa. Tetapi dalam Bukhari juga kita jumpa kalau Al-Imamul Adil itu duduk di bawah naungan Arash. Besar makna dia. Dalam dunia lagu tu juga. Kalau gaji pun besar, orang hormat pun besar. Tapi kalau sakit pun berat juga. Lagu tu lah. Hak biasa kita tengok. Bila-bila masa pun lagu tu. Maknanya fitnah berlaku. Jadi apabila kita nak main dengan fitnah ni, kena berhati-hati benar, kena ikhlas benar, kena bersungguh-sungguh lah, serius lah. Bukan main-main. Tak ada pasal lah nak cari pitih ke, nak cari kedudukan ke, nak cari nama ke, dengan melalui dengan cara ni tak ada pasal. Kena fikir boleh, biar puas hati. Tengok dengan kelayakan kita, apa yang mampu kita buat. Kalau kita tak mampu, tak usah lah. Tak usah. Itu maksudnya. Jadi Imam Bukhari buat lepas tajuk ni, tajuk fitan ini, hak ni, dia nak cerita suruh perhati boleh. Suruh perhati boleh, jaga boleh hak ni. Kalau pemerintah yang baik, pemerintahan yang baik boleh memakmurkan negara, boleh memberi keamanan, kegembiraan, kebahagiaan kepada penduduk berjuta-juta orang. Maka pemerintahan yang tidak betul juga boleh menyebabkan celaka anak bangsa dia. Itu besar fitnah. Itulah dia buat Kitabul Ahkam. Dan di sini nampak ni Nabi SAW ni ajar bukan cara ke sembahyang, cara ke puasa saja, tidak. Bahkan dia ajar cara pemerintahan, tentang pemerintahan. Lagu mana pemerintahan, hak Islam. Dan dia sendiri pun tunjuk, dia sendiri pun memerintah. Lagu mana cara dia. Baiklah, Imam Bukhari mula-mula dia mulakan kitab ini, biasalah dia buat ayat Quran. Mana asas dalam bab ni? Kalau dalam Quran ayat mana? Ini asas. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Padahal dalam dunia ni hak kena taat ni bukan orang Islam saja, bukan orang beriman saja, orang kafir pun negeri masing-masing dia taat cara dia. Tapi di sini sebut ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya taat kepada pemimpin termasuk sebahagian daripada iman. Tuntutan agama. Itu bukan biasa-biasa gitu-gitu dunia dah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sebut iman itu. Kamu kena lagu ni atas dasar iman kamu. Mereka
berdasarkan iman. Jadi rakyat pun dengan keimanan juga kita taat kepada dia. Tak boleh ikut suka ini dunia suku, akhirat suku, semaya suku, tak boleh. Hak ni pun agama juga. Dia suruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Macam-macam lah kalau kita tengok dalam kitab tafsir. Ulil amri itu banyak lah. Ada yang kata gini, macam-macam. Di antaranya ulama. Ulil amri itu yang disebutkan oleh ahli tafsir. Tetapi apabila Imam Bukhari mari ayat ni dalam bab ni, seolah-olahnya dia nak mengatakan yang lebih tepatnya ulil amri itu maksudnya ialah pemerintah. Pemerintah. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum, dari kalangan kamu. Tadi ya ayyuhallazina amanu minkum minallazina amanu lah. Mana dari kalangan orang yang beriman jugalah. Ini menunjukkan bahawa nak melantik imam ini supaya kita nak sembahyang. Boleh ke orang kafir kita lantik duduk depan tu nak sembahyang? Tak boleh. Begitu juga dalam pemerintahan ini, pemimpin agung dia, pemimpin agung maksudnya di sini bukan pemimpin hak kecil-kecil ni. Hak kecil-kecil ni boleh orang kafir pun. Pemimpin agung tu, hak tu hak yang memegang polisi negara, hak tu kena minkum, dari kalangan kamu. Kalau tak dengar juga buat lagu lain, nanti tengok akan timbul fitnah. Kalau buat muda-muda toleransi sangat dengan orang-orang kafir, sehingga kita bui jawatan yang penting, nanti tengok akan timbul fitnah. Dengan sebab itu dia tak bui, dia kena minkum, dari kalangan kamu. Artinya nak memerintah ni dia berdasarkan akidah. Pemerintahan Islam ni pemerintahan yang berasaskan akidah. Dia tidak boleh jadi pemimpin agung kalau tidak Islam. Tak jadi. Bukan negara Islam. Negara Islam dia kena pemimpin dia tu Islam. Lepas tu bawah ni tak kira lah. Rakyat tidak Islam tak apa. Nak jadi negara Islam dia kena minkum. Hak tu hak kena taat. Itu makna hak asal dia. Kemudian makna hak lebih luas lagi, kalau kita duduk di negeri lain, negeri orang kafir, ulil amri minkum juga. Sebab apa? Islam ni dia mengambil hak mana yang lebih baik. Hak mana yang lebih baik. Kalau negeri orang kafir, bukan tak ada pemerintahan, usahakan negeri orang kafir, negeri Islam kalau tak ada pemerintahan kucak kacir. Jadi ulil amri minkum di situ pemerintah lah. Kita kena ikut peraturan, ikut pemerintah. Cumanya ada syarat dia lah. Jangan sampai kita ikut hak maksiat, hak kekufuran, itu tak boleh turut dia. Tetapi hak mana yang baik, kita boleh fikir tengok benda tu baik untuk semua, tak ada membebankan, menzalimi mana-mana pihak, kita boleh turut, tak apa. Tetapi asalnya ialah untuk orang Islam. Kalau dalam pemerintahan Islam. Dan kalau kita perhati, ini biasalah disebutkan oleh ulama-ulama kita, ati'ullah, sebut ati'u, wa ati'u rasul, sebut ati'u. Tapi dia tak sebut pula wa ati'u ulil amri minkum. Tetapi wa ulil amri minkum, tak ada ati'u. Mana ita'ah kepada ulil amri itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Ia bergantung kepada sejauh mana dia mengikut Allah dan Rasul. Kalau dia mengikut Allah dan Rasul, baru kita kena taat sepenuhnya. Kena taat sepenuhnya. Walaupun kita suka, walaupun kita tak suka. Begitu. Kena taat. Dia bergantung kepada itu. Kalau sudah sampai kepada peringkat kufur, maka kita tak boleh terima dari dia tu. Kita tak boleh terima. Kalau hak Islam lah, kalau hak Islam dia bawa kekufuran. Kalau hak kafir, negeri kafir tu kita nak mana? Hak tu kita tak boleh nak pecah dia, tak ada kuasa kita. Hak boleh kita berusaha memecahnya ialah kalau dalam Islam, pemerintahan Islam. Misalnya dia murtad, tak boleh dah nak jadi khalifah, nak jadi apa, tak boleh dah. Kita mesti kena singkirkan dia. Hak ni lah yang maksudnya hak Nabi SAW kata, kecuali kalau kamu tengok kufran bawahan. Kalau kufran bawahan itu